kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Samsi atas perkongsian untuk cerita pagi Selangor. Dan sekarang ini penonton, kita nak berbicara berkenaan dengan diabetes, khususnya dalam kita memahami konteks sambutan Hari Diabetes Sedunia yang disambut setiap tahun pada 14 November. Dan kalau kita bercakap berkenaan ruang lingkup diabetes di negara kita, ianya merupakan satu permasalahan kesihatan yang sangat serius. Dan kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan 2019 memperlihatkan 1 daripada 5 rakyat Malaysia ataupun 3.9 juta penduduk dewasa menghidap diabetes. Namun apa yang menariknya, hari ini kita akan bicarakan berkenaan diabetes dan juga perkaitannya dengan masalah gusi ataupun lebih dikenali sebagai periodontitis. Hari ini kita bersama dengan pakar kita iaitu Dr. Muhammad Salman Masri yang merupakan pakar periodontik Klinik Pergian Ceras Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput saya sini. Okey, alhamdulillah. Doktor, mungkin ramai dalam kalangan kita yang tidak mengetahui dengan lebih jelas berkenaan istilah periodontik dan juga periodontitis ini, Doktor. Mungkin untuk permulaan kita berikan pencerahan tersebut, Doktor. Okey, terima kasih. So, secara umumnya ramai yang tak mengetahui yang kepakaran dalam bahagian mulut ni ada yang diiktiraf KKM ada 9 dan di dunia ada 12. Dan salah satu daripadanya adalah periodontik. Perio datang dari perkataan peri, sekeliling, dontik, odon tu gigi. Jadi kami pakar untuk struktur yang memegang gigi. Periodontitis adalah keradangan pada struktur yang memegang gigi itu sendiri. Dan hari ini mungkin kita bincangkan apa berkaitan periodontitis dengan diabetes. Okey. Mungkin kita secara umumnya mengetahui berkenaan diabetes inilah. Betul. Tapi ramai tidak mengetahui seperti yang doktor nyatakan tadi ialah periodontitis ini dan juga diabetes sebenarnya mempunyai perkaitan secara langsung, Doktor. Betul. Jadi mungkin kita boleh perjelaskan bagaimana perkaitan itu wujud, Doktor. Okey. Jadi periodontitis dia disebabkan oleh plak. Dan ramai yang salah faham ingatkan plak itu adalah sisa makanan, tetapi plak sebenarnya adalah kuman. Dan kuman ni bila dia berkumpul di permukaan gigi, permukaan akar menyebabkan respon dari badan, menyebabkan keradangan dan seterusnya pegangan gigi itu semakin melemah. Dan sayangnya ramai yang sangsi akan perkaitan antara gusi dan juga diabetik. Padahal mulut dan badan berkongsi saluran darah yang sama. Jadi darah yang kencing manis ni pun pergi ke mulut. Penyakit gusi sebenarnya mempunyai kaitan dengan banyak penyakit lain termasuk Alzheimer, COPD, obesiti. Tetapi untuk diabetes dia paling unik kerana dia bersifat duihala atau bidirectional. Bermakna kalau kadar gula HbA1c semakin meningkat, penyakit gusi juga semakin teruk. Dan kajian menunjukkan kalau rawatan gusi dilakukan kepada mereka yang mempunyai penyakit periodontitis dan juga diabetes, HbA1c, kadar gula, turun secara purata 0.4%, which is significant. Jadi itu antara perkaitan yang perlu kita fahami berkenaan dengan diabetes dan juga periodontitis ataupun permasalahan gusi ini. Dan Doktor, adakah seseorang individu tersebut dapat mengenal pasti gejala-gejala awal berkaitan dengan periodontitis ini, Doktor? Secara umumnya kajian NOSA itu kajian survey dari KKM terbaru 2020 menunjukkan 94.5% rakyat Malaysia adult dewasa menghidap penyakit periodontitis ataupun mempunyai gusi yang tidak sihat. Dan 14.5% mereka mempunyai kadar yang teruk yang memerlukan rawatan dari pakar. Simptom-simptom awal selalunya gusi berdarah. Dan disebabkan dia tak sakit, selalunya bila gosok gigi gusi berdarah, jarang mereka mendapatkan rawatan. Seterusnya menyebabkan gusi merosot, jadi berdenyut, gigi jadi bergoyang dan akhirnya tercabut. Jadi walaupun gigi itu tak sakit, tak ada berlubang, tapi dia boleh tercabut. Jadi sangat penting untuk kita mendapatkan perawatan secara berkala, Doktor? Betul. Kita, terutamanya KKM, kita telah membuat satu projek rintis di 8 klinik satu Malaysia ni, di mana klinik kesihatan dia akan merujuk pesakit-pesakit yang mempunyai diabetes ke klinik pergigian untuk mendapatkan saringan. Jadi kita nak pastikan
pesakit-pesakit ni yang mempunyai kencing manis dapat kita saring kalau mereka mempunyai periodontitis kerana survey menunjukkan tak salah saya sekurang-kurangnya 3.7 juta daripada mereka yang mempunyai periodontitis tu menghidap diabetik. So dia bukan berkaitan, dia ada hubungan yang kuat kat situ. Okey. Yalah, untuk kita memahami dalam konteks ini perkaitan secara langsung di antara kedua-duanya, diabetes dan juga periodontitis ataupun masalah gusi ini, doktor. Apa sebenarnya faktor-faktor risiko yang boleh memburukkan lagi keadaan, yang boleh menyebabkan keadaan gusi ataupun keadaan diabetes ini semakin bertambah buruk? Mungkin ada punca-punca tertentu ya, doktor? Paling utama adalah kebersihan. Jadi plak tadi sendiri. Jadi teknik membersihkan, kekerapan membersihkan, cara membersihkan, dan untuk kes-kes yang memerlukan rawatan pakar di mana poket dia, ruang rongga di antara gusi dan gigi itu semakin dalam, perlu dibersihkan oleh pakar. Kemudian juga lifestyle. Kedua-dua diabetes dan juga periodontitis ni adalah penyakit lifestyle, gaya hidup. Jadi makanan, pemakanan, kan, gula darah tu menyebabkan macam tadi hubungan antara periodontitis dan diabetes. So kalau katakan kita dapati pesakit yang mempunyai gula darah tak terkawal, periodontitis mereka juga semakin teruk. Dan seperti yang doktor nyatakan tadi, disebabkan plak yang wujud di dalam masalah gigi kita sendiri. Betul. Jadi bagaimana untuk kita gambarkan kepada masyarakat? Ialah daripada plak yang sekecil tersebut boleh memberi impak yang cukup besar kepada bukan saja masalah gigi kita, juga masalah lain juga boleh berlaku. Dan bagaimana untuk kita fahamkan, ialah kadang-kadang pesakit ni tak merasa sakit, doktor. Sebab tu bila tak rasa sakit, tak ada inisiatif nak berjumpa dengan pakar-pakar. Itu memang masalah yang kita kerap lalui lah. Jadi saya suka memberikan analogi penyakit asma kepada saya punya pesakit. Jadi untuk orang yang terkena penyakit asma ni, dia trigger, dia puncanya adalah mungkin debu, asap. Jadi bila dia terkena dengan semua tu, dia akan sesak nafas, paru-paru berair. Tetapi kalau orang yang normal, dia paling-paling pun dia batuk, dia bersin. Untuk penyakit periodontitis ni, puncanya plak. Yes, plak tu kecil. Dan yang menjadikan dia teruk adalah bagaimana badan dia merespon terhadap plak tu. Jadi instead of dia bunuh kuman tu, dia bunuh juga gusi sekeliling dia, tulang sekeliling dia. Dan bila dia cederakan gusi dekat dalam bahagian tu, dia membentuk satu ulcer. Ulcer tu kan lubang dekat bahagian kulit. Dan lubang itu bila kita kumpul dekat semua permukaan permukaan gusi itu, dia sebenarnya sebesar tapak tangan. Bayangkan kalau kita ada mati ikan, kecil itu pun dah pedih. Tapi ni sebabkan dia tersimpan dekat dalam gusi, you tak perasan. Tetapi kuman tu semua boleh masuk, bahan-bahan kumuh tu boleh masuk dekat sana, terus pergi ke saluran darah, dan mengakibatkan komplikasi dekat penyakit-penyakit lain lah. Okey. Selalunya berapa lama kalau plak tu nak terkumpul sehingga mendatangkan masalah yang lebih serius kepada gusi, doktor? Sekurang-kurangnya 24 jam. Jadi sebab tu kita mencadangkan berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Jadi bila dia dah berkumpul 24 jam tu, dia dah mula membahayakan kita lah. Jadi adakah semua orang yang mempunyai plak yang terkumpul ini berpotensi untuk mendapat periodontitis yang lebih serius, doktor? Seperti yang saya cakap tadi, dia bagaimana body kita merespon. Jadi dia punya, kita panggil susceptibility lah. Mereka yang mempunyai masalah-masalah penyakit seperti diabetik, mungkin obesity, arthritis, dia mungkin lebih teruklah dia punya simptom dia. Okey. Yalah, doktor, 2 hari lepas merupakan sambutan Hari Diabetes sedunia. Betul. Dan sudah pastinya antara satu aspek yang diberi penekanan adalah juga berkenaan periodontitis. Jadi pengalaman doktor sendirilah sepanjang terlibat di lapangan. Apa antara perkara yang mungkin kita boleh tambah baik ialah melihat kepada tahap kesedaran masyarakat berkenaan dengan kesihatan gigi gusi kita ini, doktor? Garis panduan klinikal KKM yang terbaru bilangan 6 telah memasukkan periodontitis sebagai salah satu daripada komplikasi kronik untuk penyakit diabetik. Jadi dari segi polisi itu kita dah ada. Kita sekarang ni lebih nak menyasarkan kewaspadaan kepada tim kita dulu, kita punya pengamal perubatan, pakar-pakar perubatan, dan seterusnya kepada
awam lah. So kita pun sebenarnya ada hari gusi sedunia. So mungkin kita akan bekerjasama antara kesihatan dan juga perubatan dan juga tim-tim pergigian lah. Oh, untuk Hari Gusi Sedunia, insya-Allah kita akan berbicara lagi berkenaan perkara ini, Doktor. Mungkin saya ke sini lagi. Dan Doktor, berkenaan dengan langkah pencegahan, pastinya yang paling penting, paling utama sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengubati. Ya. Jadi apa antara ialah bila doktor sendiri turun padang bersama dengan masyarakat, apa antara perkara-perkara yang doktor berikan penekanan untuk kita mencegah penyakit periodontitis ini dan juga ialah berkaitan langsung dengan diabetes sendiri, Doktor? Yang pertama sekali, saya ulang sekali lagi, kebersihan. Cara membersihkan. Jadi kita terutamanya rakyat Malaysia ni ramai yang masih menggunakan teknik memberus gigi yang kita belajar masa tadika darjah 1 dulu. Padahal bila kita dah tumbuh gigi dewasa, teknik dia berbeza. Kita ada 12 cara memberus gigi sebenarnya. Jadi doktor selalunya bila you datang secara berkala 2 kali setahun tu kita akan ajar, okey mungkin untuk you teknik dia macam ni, you memerlukan berus-berus yang spesifik. Dia ada floss kan selalu kita dengar, dia juga ada interdental brush untuk bersihkan celah-celah tu, dia ada banyak sebenarnya alat-alat bantuan lain yang lebih spesifik. Jadi bila kita membuat pameran, kita sebenarnya juga membuat satu consultation chairside mengajar kebersihan dan seterusnya lifestyle lah, makanan, jaga tahap gula dan semua. Oh, Doktor, tadi saya nak menyentuh berkenaan berus gigi tadi, Doktor. Yalah, kalau kita pergi di pasaran sekarang ini, banyak jenis berus gigi yang ada. Ada yang lembut, ada yang ekstra lembut, ekstra soft dan ada yang keras. Jadi, mana satu yang lebih sesuai sebenarnya, Doktor? Okey, itu soalan yang sangat penting. Kita jangan melihat dari segi pasaran, tapi kita perlu melihat dari segi keperluan dari pesakit itu sendiri. Yang pertama, kami mencadangkan berus yang sehalus mungkin, extra soft paling halus. Sebab kita bila kita gosok tu bukan hanya menggosok gigi tetapi juga menggosok gusi. Jadi kita tarik daripada gusi ke atas. Yang kedua adalah kepalanya seboleh-bolehnya kecil supaya bila kita gosok tu kita boleh menjangkau lebih jauh, lebih ke dalam. Dan seterusnya kalau boleh bristle ataupun berus tu dia lebih rapat. Jadi dia boleh masuk ke celah-celah lain lebih dalam lah. Oh, okey. Saya juga ingin menyentuh berkenaan ni tadi doktor menyentuh berkenaan apa punca-punca yang menyebabkan masalah gusi, termasuk juga masalah diabetes adalah berkaitan dengan kebersihan dan juga gaya hidup. Gaya hidup seperti pemakanan kita, doktor. Apa antara makanan ataupun minuman yang tidak boleh kita ambil ataupun boleh meningkatkan risiko perkara ini, doktor? Semestinya makanan-makanan dengan gula tersembunyi. Okay, kita bukan sahaja makanan manis, tapi air-air berkarbonat itu semua mempunyai gula tersembunyi. Kita menggalakkan untuk sebenarnya makan buah-buahan yang buah-buahan sebenar, tak perlu dijus pun. Jadi sebenarnya buah-buahan yang berserat tu bila kita makan dia memberus juga sebenarnya gigi kita. So better jangan skip jus, terus dengan buah sebenar aja. Baik. Itu antara pencerahan yang kami bawakan kepada anda berkaitan di antara diabetes dan juga periodontitis. Kita harapkan dapat meningkatkan kesedaran kita semua dengan permasalahan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Salman Masri atas perkongsian pada pagi ini, doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih jemput saya. InsyaAllah kita harap ianya membantu kepada semua masyarakat. Dan sekarang ini penonton, kita akan terus saja ke Maps Malaysia untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini.